Okey, so tolok terikan ini dia boleh berkendali tetapi dia memerlukan bekalan rotan dan juga kena ada bantuan daripada satu letar. Satu letar bantuan yang lazim ni kita panggil dia TT Redstone. So tolok terikan ni dia sebenarnya boleh diguna pakai untuk ukur terikan. Tapi dalam masa yang sama dia boleh juga kita gunakan untuk ukur dari kilas, boleh ukur tekanan ataupun boleh ukur anjakan secara tak langsung dia. So tolok terikan ni sebenarnya dia akan ukur terikan dan dia akan ubah daripada daya yang terhasil disebabkan oleh terikan tersebut, dia akan ubah kepada kuantiti elektrik yang kita panggil perubahan terhadap rintangan. Okey, so kalau kita tengok ada dua jenis tolok terikan. Kita ada jenis pertama ni adalah jenis kerajang. So dia ada satu kita panggil litar yang membantu dia adalah TT Redstone tadi. Kemudian ini adalah salah satu strain gauge. Okay. So strain gauge ni sebenarnya dia guna prinsip punaran ataupun etching. So etching ni kalau katakan kita ada satu plate logam, kemudian kita boleh buat laluan pada logam tersebut, kemudian kita boleh masukkan dalam sejenis asid supaya kita akan hasilkan laluan untuk kita buat jadi strain gauge ni. Okay. So strain gauge ni dia akan lekatkan pada kita punya test specimen ataupun bahan yang kita nak uji. Okay. Kemudian tolok terikan ni biasanya dia buat daripada bahan pengalih ataupun bahan separuh pengalih. Biasanya daripada alloy, chrome, nikel ataupun daripada jenis konstantan. So bahan tersebut dia akan lekatkan pada filem plastik nipis seperti polimid dan juga dimer-berfenol. Kemudian dia akan bertindak untuk membawa dan juga sebagai penebat elektrik. Okey, kemudian kita tengok pula kalau jenis dawai halus. So yang ni dawai halus contoh dawai halus ni. So sama juga strain gauge tadi dia akan lekatkan kepada bahan yang kita nak uji. Kemudian dawai-dawai ni akan mengesan perubahan terhadap alat yang diuji, kemudian dia akan tukarkan kepada isyarat dalam bentuk perubahan rintangan. Okey, so contoh kat sini kita ada contoh dawai logam. Dawai logam, kemudian kita tengok setiap dawai logam tu contoh dia ada luas keratan rentas. So apabila kita kenakan daya terhadapnya, maka dia akan menghasilkan tegasan tegangan. Jadi sebenarnya apabila kita kenakan daya pada rod logam tersebut, so rintangan ni adalah sama dengan keberintangan dawai logam. Dia akan didarabkan dengan panjang rod tersebut, kemudian dia akan bahagikan dengan luas keratan rentas. So sebenarnya kalau kita satu-satu dawai contohnya, bila kita tarik kita kenakan daya yang kuat, maka dia akan berlaku pemanjangan. So semakin panjang dawai yang terhasil, maka dia akan menghasilkan peningkatan terhadap nilai rintangan. So nilai rintangan biasa kita akan ukur dalam unit ohm. Kemudian luas keratan rentas kita akan ukur dalam unit meter persegi. Okey, kemudian kita tengok persamaan tolok terikan ini, yang mana tolok terikan dengan hubung kait dengan rintangan. So biasanya tolok terikan ni dia ada faktor tolok, faktor tolok. Kemudian faktor tolok ni adalah sama dengan perubahan rintangan yang terhasil dibahagikan dengan rintangan asal. Kemudian dibahagikan lagi dengan perubahan panjang dibahagikan dengan panjang asal. Okey, kemudian terikan yang terhasil disebabkan daya yang dikenakan pada rod tadi, kita namakan dia, kita wakilkan dengan G. G ni maksudnya terikan bersamaan dengan perubahan panjang yang terhasil dibahagikan dengan panjang asal. Okey, maka perubahan rintangan yang berlaku apabila terdapat terikan bersamaan dengan perubahan rintangan sama dengan faktor tolok didarabkan rintangan asal didarabkan dengan terikan. Okey, kemudian kita tengok